Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Nur Diana binti Abi Jabar selaku pensyarah magnum opus dan sahabat-sahabat saya sekalian. Perkenalkan, saya Dania Putri Elisa binti Riasnil C19A0079 ingin membentangkan laporan akhir saya yang bertajuk berdasarkan cerita jenaka, hasilkan satu laporan analisis tentang kerelevanan karya agung pada masa kini mengikut ciri-ciri karya. Pada bahagian pengenalan, berdasarkan cerita jenaka mengikut Kamus Dewan 1994 menyatakan terdapat dua makna, iaitu yang pertama perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati, dan yang kedua menggelikan hati dan membuatkan orang ketawa. Elemen-elemen penting ini iaitu tingkah laku atau perbuatan dan kata-kata dialog yang diucapkan oleh seseorang. Seterusnya, dalam kajian ini, pengkaji mengaplikasikan ciri-ciri karya agung dalam cerita ke-Dementia. Karya agung membawa maksud kepada ketamadunan sesuatu bangsa, merupakan warisan daya cipta bangsa itu yang dapat dikenali dan dipelajari berdasarkan karya-karya agung para karyawan, pemikir, seniman, ahli falsafah dan ilmuwan bangsa itu sepanjang sejarahnya, menurut Hasan Ahmad 2005. Seterusnya, pada bahagian persoalan kajian terdapat ada dua. Apakah ciri-ciri karya agung berdasarkan cerita jenaka di Malaysia? Yang kedua, bagaimanakah aspek-aspek ciri karya agung berdasarkan cerita jenaka di Malaysia? Selanjutnya, pada bahagian objektif kajian pula, yang pertama mengenal pasti ciri-ciri karya agung berdasarkan cerita jenaka di Malaysia. Yang kedua, menganalisis aspek-aspek ciri karya agung berdasarkan cerita jenaka di Malaysia. Seterusnya, pada bahagian metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data yang mampu menjelaskan bukti yang kukuh boleh menyokong sesuatu kajian yang dikaji. Pekaji akan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif, iaitu melibatkan kaedah kajian kepustakaan dan teks. Sebagai contoh, artikel, jurnal, tesis para sarjana, buku, kertas kerja dan sumber internet yang berkaitan dengan ciri-ciri karya agung dalam cerita jenaka di Malaysia. Kaedah kajian yang meneliti ciri-ciri karya agung dalam cerita-cerita jenaka di Malaysia. Seterusnya, pada bahagian analisis kajian, iaitu yang pertama, lambang atau pesanan yang hendak disampaikannya. Petikan pertama iaitu cerita jenaka Si Luncai, terdapat seorang anak miskin dan yatim piatu, iaitu nama gelaran yang diberi oleh kanak-kanak di kampungnya, iaitu Si Luncai. Namun nasib malang Si Luncai apabila baginda murka dengan Si Luncai, lalu baginda arahkan kepada Hulu Balang untuk menangkap dan membunuh Si Luncai. Kata baginda, "Hai Si Luncai, sampailah engkau ini kanak-kanak lagi miskin, patutlah tiada mempunyai akal dan fikiran. Adakah sampai hemat engkau menyamakan sifat aku dengan rupa bapa engkau yang sudah mampus itu? Ceh, tidak kusangka sekali demikian berani engkau. Maka sekarang engkau ini derhaka kepada aku, tentulah engkau kubunuh." Berdasarkan petikan di atas, Si Luncai telah berhadapan dengan baginda. Lalu nasib malangnya itu, Si Luncai telah ditangkap oleh Hulu Balang baginda. Jelaslah bahawa terdapat ciri-ciri karya agung dalam cerita jenaka Lebay Malang. Hal ini demikian kerana baginda yang sangat kejam kepada rakyatnya. Di sini pengarang cuba untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca melalui karya agung. Seterusnya, analisis kedua adalah nilai seni budaya dan falsafah atau pandangan hidup bangsa. Pada petikan kedua, cerita jenaka Pak Kaduk. Pak Kaduk ingin berlaga ayam bersama Raja Inderasari kerana rakyat pada masa itu terdedah dengan pekerjaan maksiat seperti berlaga ayam. Pak Kaduk bertukar ayamnya bersama baginda dan mengadakan kampung hanya untuk berjudi. Kata baginda, "Hai Pak Kaduk, mari kita bertukar ayam. Ambillah ayam betik ini." Jawab Pak Kaduk, "Ampun tuaku, beribu-ribu ampun. Jikalau sudah dengan titah duli yang maha mulia, relalah patik seperti titah itu sedia terjunjung di atas jemala ubun-ubun patik." Pada akhirnya, lalu bertukarlah kedua-dua ayam masing-masing. Berdasarkan petikan di atas, Pak Kaduk mengikuti segala perintah
baginda Raja Inderasari, meskipun raja itu mempunyai niat yang jahat kepada Pak Kadok, tetapi Pak Kadok masih mentaati dan menghormati raja. Oleh itu, jelaslah bahawa ciri-ciri karya agung dalam lambang atau pesanan yang hendak disampaikan oleh karya terdapat dalam cerita jenaka Pak Kadok. Selanjutnya, analisis ketiga pula, nilai ilmu dalam petikan 3 cerita jenaka Lebay Malang. Tahap keislaman Pak Lebay sehingga berasa runsing untuk melakukan amal ibadah, mana dahulu yang lebih penting. Kata Pak Lebay, "Kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergi kepada orang mati, tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu, perutku tentulah kenyang dan sedekah pula secupak daging kerbau serta kelapa setali dan kampis beras 1. Dan jikalau aku pergi kepada orang berzikir itu, perutku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. Maka kalau begitu, baliklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu, kerana sabda junjungan dahulukan wajib daripada yang lain." Berdasarkan petikan di atas, Lebay adalah seorang lebay yang pandai mengaji dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Lebay mendapat banyak undangan daripada penduduk desa seperti melawat orang mati, kenduri berkhatam pengajian, kenduri maulud dan sebagainya. Analisis keempat pula iaitu teknik kepengarangan dalam petikan 4 cerita jenaka Pak Belalang. Maka pada suatu hari, Pak Belalang berkata kepada anaknya, "Si Belalang itu, wahai anakku, apalah sudah untung kira yang demikian ini tiada dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak." Maka jawab anaknya, "Apalah fikiran Aki?" Maka Pak Belalang, "Pada fikiranku, pergilah anakku, sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang 2 ekor. Taruh di dalam semak itu. Jikalau orang itu gempal kehilangan kerbaunya, katakanlah aku bertenung menentukan di mana tempat kerbau itu." Berdasarkan petikan di atas, cerita ini mengisahkan sebuah penduduk kampung yang mempunyai masalah sumber makanan. Pengarang cuba untuk menerangkan peristiwa kesedihan yang dialami oleh penduduk kampung dalam cerita Pak Belalang. Hal ini jelas membuktikan bahawa terdapat ciri-ciri karya agung dalam cerita Pak Belalang, iaitu teknik yang disampaikan oleh pengarang berhasil sehingga cerita jenaka ini masih mendapat sambutan daripada penonton. Akhir sekali, analisis kelima iaitu seni bahasa dalam petikan 5 cerita jenaka Pak Pandey. Sewaktu Pak Pandey dan Mak Andeh berada di rumahnya, Mak Andeh telah menyuruh Pak Pandey untuk memandikan anak mereka dengan menggunakan air panas. Mak Andeh berkata, "Sekarang jerangkan air ke api. Setelah panas pesan-pesan kuku, mandikanlah anakku ini. Aku hendak pergi mencari ubat budak ini." Maka kata Pak Pandey, "Baiklah Andeh." Setelah Mak Andeh pergi dari rumahnya itu, lalu Pak Pandey memandikan anaknya itu dengan air panas seperti mana yang disuruh oleh Mak Andeh. Kata Pak Pandey kepada anaknya, "Amboi sukanya anakku mandi air panas rupanya." Berdasarkan petikan 5 di atas, Pak Pandey telah melaksanakan arahan Mak Andeh untuk memandikan anaknya itu menggunakan air panas. Namun, perkara ini membawa nasib yang malang buruk kepada Pak Pandey apabila dimarahi oleh Mak Andeh kerana anaknya itu telah meninggal dunia kerana melecur akibat mandi air yang mendidih oleh Pak Pandey. Jelas membuktikan bahawa ciri-ciri karya agung dalam seni bahasa cerita jenaka Pak Pandey iaitu terdapat sinkof dalam ayat di atas seperti "anakku." Kesimpulannya, aspek-aspek ciri karya agung dalam cerita jenaka di Malaysia dapat memberi impak yang positif dan berkesan terhadap pembentukan akhlak masyarakat Melayu. Hasil daripada penelitian membuktikan bahawa cerita jenaka syarat dengan ciri-ciri karya agung yang boleh dijadikan sebagai landasan atau jawapan kepada masyarakat Melayu dalam membina empayar akhlak yang utuh dan sempurna. Sehubungan dengan ini, karya agung telah terbukti sesuai diaplikasikan dengan ciri-ciri karya agung dalam cerita jenaka di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.